Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, rasanya tidak terlambat sekiranya saya nak mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin kepada semua guru-guru yang menyambut Hari Raya ini. Dan juga tidak lupa juga saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua warga pendidik yang mengikuti live ini maupun yang mengikutinya dalam bentuk rakaman selepas ini. Baik, saya Mustafa Kamal bin Hassan daripada SK Natai, Sekolah Kebangsaan Natai Telipuk. Okey, ingin membuat perkongsian pada hari ini berkenaan dengan tajuk perkongsian saya iaitu ICT dalam pendidikan. Baik, tuan-tuan yang saya hormati sekalian. Okey, saya akan share skrin saya kepada semua untuk terapan dan kita akan lihatkan perkongsian kita pada hari ini. Okey, baik. Okey, tuan-tuan yang saya hormati sekalian, sedikit sebanyak berkenaan dengan sekolah kami. Okey, sikit banyak berkenaan dengan sekolah kami. Okey. SK Natai ini merupakan sebuah sekolah yang berada di pendalaman. Okey, SK Natai ini merupakan sekolah yang berada di pendalaman di kawasan bukit. Okey, di kawasan bukit berada lebih kurang 30 kilometer daripada pekan Kota Kinabalu, bandar Kota Kinabalu. Okey, dan ianya merupakan yang agak terpencil dan kami di sini mempunyai lebih kurang 15 orang tenaga kerja dan juga lebih kurang 35 orang murid. Okey, itulah sekolah saya. Kalau tuan-tuan boleh lihat di paparan skrin ini berapa orang murid yang bersama dengan kami. Baik, sedikit background ataupun latar belakang berkenaan dengan ICT di sekolah kami. Maklumlah kami ini sekolah di kawasan pedalaman tapi berkaitan dengan ICT kami mempunyai akses yang agak terhad. Namun bagi saya ia mencukupi untuk kita menjalani proses-proses pembelajaran dan membantu murid-murid dalam pembelajaran kita sepanjang ianya dilaksanakan. Baik, inilah sekolah kami. Okey, makna kata kalau orang di Kota Kinabalu, Sabah ini sebut sekolah Natai ini, alhamdulillah mereka telah mengenalilah dan ramai juga yang melawat kunjung di sekolah kami ini. Baik, tuan-tuan yang saya hormati sekalian. Kita sebut dalam integrasi dalam pendidikan itu sendiri. Kalau kita pergi di sekolah, kita boleh lihat aspek pengurusan, kita juga boleh lihat dalam aspek kurikulum dan kita juga boleh lihat dalam aspek co-kurikulum. Okey, jadi apa yang saya nak buat pada hari ini, pada petang ini bukanlah untuk mengajar tuan-tuan semua bagaimana untuk melaksanakan membuat sesuatu ICT ataupun projek ICT. Okey, tapi kami di SK Natai pada hari ini nak berkongsi apa yang kami telah buat. Apa yang kami telah buat di sekolah kami. Okey, dari konteks pengurusan co-curriculum dan juga aspek kurikulum. Baik, tuan-tuan yang saya hormati sekalian. Okey, rakan-rakan guru. Okey, bila sebut apa yang kami lakukan, inilah kalau kita tengok dalam bidang pengurusan, okey, kita tengok dalam bidang pengurusan beberapa aplikasi telah kami gunakan untuk memudahkan guru-guru dan juga pihak pentadbir. Okey, yang pertamanya kami menggunakan ERP. Okey, saya kira ERPH ini agak biasa dengan guru-guru. Okey, bahkan kita sekarang guru-guru banyak yang gunakan ERPH untuk memudahkan penyediaan rancangan pengajaran harian kita. Okey, alhamdulillah. Tapi pada hari ini tuan-tuan, okey, cikgu-cikgu sekalian, saya kira perkongsian adalah dalam bentuk yang satu lagi ini iaitu e-kehadiran. Okey, bagaimana kami lakukan e-kehadiran ini kita akan lihat sebentar lagi. Cuma apa yang saya nak maklumkan di sini, bagaimana, kenapa kami pilih e-kehadiran? Okey, jelas apabila kita lihat e-kehadiran ini dia membawa kepada penjimatan. Penjimatan masa, penjimatan kertas, okey, bahkan penjimatan tenaga kita. Okey, kalau dululah kan kita pakai punch card.
E-kehadiran ni, tuan-tuan, untuk makluman semua adalah kita merekod kehadiran masuk dan keluar guru-guru ke sekolah. Okey, kalau dulu-dulu kita pakai punch card, bahkan sekarang pun ada yang pakai punch card, ada yang pakai thumbprint. Okey, sekarang ini kami di SK Natal menggunakan e-kehadiran. Mana kata dulu apabila kita nak punch card, kita akan masuk ke bilik ke pejabat untuk punch card, untuk thumbprint dan sebagainya kan. Tapi pada zaman sekarang, maklumlah kami ni sekolah pendalaman. Okey, perjalanan pun agak mencabar. Jadi kami gunakan e-kehadiran ini, makna kata guru-guru boleh menyatakan ataupun merekodkan kehadiran mereka apabila sampai di sekolah. Dalam kereta pun guru-guru ini boleh mencatat ataupun merekodkan kehadirannya lah. Okey, jadi amat mudah dan dia tentu sekali sebagai pemudah cara kepada kita untuk melaksanakan makna kata kalau dulu kita pakai punch card, kita ada kad dan dalam kad itu mungkin pada hujung bulan nak kena tengok satu-satu kan, tetapi apabila kami gunakan e-kehadiran, ianya lebih mudah apabila pada hujung bulan ada satu rekod ataupun rumusan yang kita boleh lihat. Kita akan tengok sebentar lagi. Dan salah tentunya apabila kami menggunakan e-kehadiran, ianya boleh membawa kepercayaan kepada guru-guru dan juga kepada pentadbir. Mana kata guru-guru kalau pergi luar pun dia boleh mencatat, okey, dan dia maklumkan bagaimana kehadiran mereka ataupun apa yang mereka buat di luar sekolah. Contoh kursus, MC dan sebagainya. Okey, tuan-tuan yang saya hormati sekalian, okey, kita mulakan bagaimana kami lakukan. Ia bermula dengan QR code lah. QR code di sekolah ni, di pintu kami ni ada QR code. Mana kata kalau cikgu datang sekolah, dia boleh scan QR code. Tapi biasanya apabila telah lama guna kan, QR code ini, dia tidak diperlukan lah. Memang link itu memang dah ada di dalam handphone masing-masing. Dan akhirnya kami semua mudah untuk digunakan. Okey, mana kata ICT ini dekatlah dengan guru-guru. Tak perlu nak orang kata kita tak perlu nak pergi jauh. Nak pergi mana kata sampai je dekat sekolah, parking pun kita dah boleh menyatakan kehadiran kita ke sekolah. Baik, ini adalah bentuk, kalau tuan-tuan semua boleh lihat, cikgu-cikgu semua boleh lihat, ini adalah bentuk apabila kita dah scan tadi, dia akan masuk kepada satu Google Form. Dan Google Form ini perlu diisi oleh guru-guru dan nyatakan sama ada dia check in ataupun check out lah. Kalau kita tengok di sini, check in dan check out. Okey, baik. Kita lihat sedikit tutorial bagaimana saya lakukan untuk e-kehadiran ini. Baik, e-kehadiran ini dia dalam bentuk Google Form lah. Apabila diisi, ini dia dalam bentuk dia. Okey, kalau tuan-tuan boleh lihat, apa yang diperlukan adalah kad pengenalan. Okey, apa yang diperlukan adalah kad pengenalan. Kalau saya masukkan kad pengenalan saya sini kan. Okey, dan kita pilihkan hari bertugas. Okey, pilihkan hari bertugas. Okey, contohlah hari ini hari bertugas kita 18 hari bulan. Okey, 18 hari bulan kita masuk. Okey, kita next dan kita boleh lihat ada penyataan di sini. Okey, sama ada kita check in dan juga kita check out. Tapi disebabkan saya tidak berada di sekolah pada hari ini, maka saya letakkan sini tidak berada di sekolah lah. Okey, apabila tidak berada di kita next. Dan apa yang saya boleh katakan di sini ialah ia memudahkan apabila kita kata kita tidak berada di sekolah. Okey, dalam Google Form ini telah pun kita setkan beberapa alasan yang munasabah ataupun guru-guru perlu berikanlah. Okey, kalau di sini kita lihat di sini yang sesuai adalah bekerja dari rumah. Okey, saya masih bekerja dan saya letak bekerja dari rumah. Okey, jadi kalau tuan-tuan, kalaupun saya tidak bekerja di rumah, okey, saya letak sini saya kursus. Okey, saya kursus di sini. Maka apa yang sistem minta ialah satu bukti di mana apa yang nama kursus saya dan juga boleh upload rakaman ataupun gambar surat panggilan kursus yang terlibat yang perlulah. Okey, disebabkan saya tidak berkursus, saya BDR, okey, maka saya letaklah BDR di sini. Okey, BDR. Okey, dan dia juga minta apa yang saya laksanakan apabila saya BDR, sama ada PDPC di rumah ataupun melaksanakan kerja-kerja pekeranian. Okey, ini biasanya bagi kerani lah. Okey, dan juga ada tugas-tugas bagi guru-guru pra di sekolah kami.
Saya letak PDPC di rumah. Okey, dan saya submit. Dan alhamdulillah dia telah direkodkan. Okey, jadi contoh antara yang kami lakukan di SK Natai dari sudut e-kehadiran. Okey, dari sudut e-kehadiran. Baik. Sekiranya kita lihat e-kehadiran ini, okey, pada hujung bulan ia akan memaparkan, okey, dia akan memaparkan satu bentuk rumusan. Okey, dia akan memaparkan satu bentuk rumusan, dan rumusan inilah yang akan membantu pentadbir untuk mendapatkan maklumat-maklumat. Makna kata tak perlu tunggu, tak perlu kumpulkan kad-kad, punch card itu, tapi kita terus tengok di rumusan di sini. Okey, ini adalah satu contoh guru-guru yang terlibat. Okey, ini adalah satu contoh guru-guru yang terlibat. Okey, kalau kita tengok di sini dengan lebih dekat. Okey, ini contoh-contohnya. Apa yang ada di sini? Okey, tarikh bekerja, hadir, okey, masa kita tiba, ulasan tiba, masa pulang, ulasan pulang dan justifikasi. Okey, semua ini direkod. Okey, direkod, dan pada akhirnya pentadbir boleh lihat bilangan kehadiran yang sepatutnya adalah 20 hari, tetapi guru ini dia hanya bertugas selama 18 hari. Jadi mana lagi 2 hari itu? 2 hari itu adalah satu CRK dan satu lagi dia tidak berada di sekolah, mungkin dia ada kursus. Okey, dia berada di luar kawasan sekolah. Okey, jadi ini semua akan ataupun disimpan oleh pentadbir untuk rekod kehadiran guru-guru di sekolah. Jadi ia amat bermakna. Okey. Saya juga mengajak kalau ada sekolah-sekolah yang lain, pentadbir-pentadbir yang lain, boleh gunakan sistem macam ini dan ia agak memudahkanlah. Di samping kita boleh punch card ataupun kita boleh thumbprint, ini mudah lagi kita merekodkan kehadiran guru-guru. Okey, alhamdulillah. Baik, tuan-tuan yang saya hormati sekalian, okey, saya teruskan lagi perbentangan saya pada hari ini, okey, untuk melihat apa lagi yang kami lakukan di sekolah. Okey, apa yang kami lakukan di sekolah? Baik, kalau tadi kita lihat dari sudut pentadbiran ataupun pengurusan, pada hari seterusnya pada hari ini saya akan terangkan apa yang kami lakukan dari sudut co-curriculum. Okey, di sekolah kita tahu semua murid-murid perlu melibatkan diri dalam aktiviti co-curriculum. Okey, dalam banyak-banyak aktiviti di sekolah kami tu, okey, ada satu aktiviti ataupun satu aplikasi yang kami gunakan, okey, untuk membentuk, untuk melihat bagaimana ICT itu digunakan di dalam sekolah untuk memacu kemenjadian murid. Baik, satunya antara yang kita gunakan di sekolah adalah e-tugasan. Okey, e-tugasan ni guru-guru ialah satu bentuk tugasan dalam bentuk less paper. Okey, kita hanya gunakan internet, tugaskan kepada murid dan hasilnya pun dalam bentuk e juga. Maksudnya tidak ada hard copy dan sebagainya dah. Dan apa yang saya boleh katakan di sini, sememangnya ia mudah dicapai lah. Maklumlah kita sekarang ni dalam masa PKP kan. Okey, dalam masa PKP susah untuk mencapai murid. Nak pergi sekolah tak boleh. Okey, murid pun tidak boleh nak keluar, nak pergi sekolah, nak berkumpul pun tidak boleh. Maka kan e-tugasan dan murid melaksanakan e-tugasan. Okey, seperti mana yang macam tadi Cikgu Eric menerangkan tentang apa yang mereka lakukan PDPR, melakukan storyboard tadi. Jadi kami pun lakukan dalam bentuk e-tugasan. Beri tugasan dalam bentuk e. Ia lebih berkualiti. Makna kata kalau kita bentuk kalau kita berikan tugasan dalam bentuk hard copy, photostat dan sebagainya, ianya mudah rosak lah. Dan hasilnya kita nak simpan pun susah. Okey, tapi apabila kita buat e-tugasan ini, hasil kita boleh simpan dalam bentuk yang lebih berkualiti. Kita boleh simpan, kita boleh tonton bila-bila masa. Okey, kita boleh tengok bila-bila masa dan ianya boleh di-upload okey ke site-site yang kita prefer lah. Mana kata seperti YouTube, okey, Google Drive dan sebagainya. Dan ianya akan meningkatkan kemenjadian murid. Bukan saja meningkatkan kemenjadian murid, bahkan e-tugasan yang kami lakukan ini boleh membantu murid dalam meningkatkan kemahiran mereka, terutama dalam bentuk ICT. Okey, baik.
apa yang kami lakukan? Baik, saya ceritakan kepada guru-guru, kami dulu ada satu pertandingan yang kami sertai, iaitu pertandingan busana tradisional peringkat negeri Sabah. Okey, anjuran Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Baik, apabila dapat tugasan ini, kami pilih murid-murid yang berkualiti, mana kata bukan ada murid yang tidak berkualiti. Maksud saya sini murid yang berkebolehan tinggi, okey, untuk melaksanakan tugasan yang kami berikan ini. Okey, kami pilih iaitu untuk memasuki pertandingan busana tradisional peringkat negeri Sabah ni. Okey. Apabila kami pilih, maka mereka membuat rakaman. Okey, mereka perlu membuat rakaman untuk dihantar kepada sekolah dan sekolah akan submit. Baik, itu bentuk tugasan yang kami lakukan. Okey, tugasan ini dilaksanakan semasa PKP dengan peralatan yang terhad, okey, kemahiran pun terhad, okey, dan juga murid kurang boleh jumpa guru dan sebagainya lah. Baik, untuk ini, okey, saya suka untuk memberikan tuan-tuan dan cikgu-cikgu sekalian, okey, lihat video yang ditayangkan ini. Okey, untuk melihat video yang ditayangkan. Lamba dinamakan sepenuh kain tenunan lamba yang menjadi identiti suku kaum Dusun Kulu sejak dahulu kala. Lamba merupakan sejenis tumbuhan berdaun panjang. Daun inilah yang diproses menjadi benang dan ditenun sehingga menjadi sebidang kain. Kain inilah yang digunakan untuk dijadikan pakaian tradisi Sinu Lamba. Warna kain tenunan lamba kehitam-hitaman dan kelihatan garis-garis lurus secara melintang yang halus. Busana tradisi Sinu Lamba terdiri daripada beberapa bahagian yaitu sunduk, yaitu tudung kepala, kurilip yaitu selendang, gonop, skirt, dan sinombiaka yaitu baju tanpa lengan. Sunduk bermakna marwah tinggi sebagai wanita. Cerita di sebalik sunduk ini juga menarik. Sunduk digunakan untuk melindungi kepala daripada paras terik. Loceng dipasang di ujung sunduk itu karena bunyi jaringan loceng itu dapat menakutkan makhluk-makhluk halus atau penunggu-penunggu hutan. Okey, baik. Cikgu-cikgu, itu sebahagian daripada klip yang dihantar, yang dirakam oleh murid-murid, okey, yang dihantar untuk pertandingan ini. Baik, untuk tontonan yang lebih lanjut, okey, anda semua boleh layari YouTube untuk melihat video yang penuh lah. Baik, apa yang saya nak katakan di sini adalah, okey, dalam video ini, okey, sekolah kami berjaya untuk mendapat tempat yang ke-6. Okey, walaupun tempat ke-6 tapi ia telah pun membawa butiran emas kepada PPD Kota Kinabalu, okey, di dalam pertandingan busana itulah, peragaan busana. Okey, apa yang saya nak katakan, nak share di sini ialah bagaimana murid menggunakan ICT. Okey, bagaimana murid di sekolah kami menggunakan ICT dalam konteks tugasan tadi. Okey, sudah semestinya gadget sendiri seperti telefon, okey, kamera memang dilaksanakan oleh murid itu sendiri. Okey, murid yang ambil gambar, okey, murid yang syuting, ada beberapa murid yang terlibat, okey, mereka yang syuting di kampung mereka sendiri, di rumah mereka sendiri, okey, dan akhirnya ia boleh mendatangkan satu hasil yang memberangsangkan lah. Okey, kalau kita tengok tadi teknik penggambaran dia tadi, okey, ada teknik pertindihan, okey, zoom in, zoom out. Okey, itu semua adalah teknik yang dilakukan sendiri oleh murid. Tapi itulah bantuan daripada guru-guru dalam bentuk ilmu yang disampaikan oleh guru-guru. Apapun ICT yang digunakan itu adalah menggunakan tangan murid sendiri. Okey, jadi makna kata ICT itu boleh dilaksanakanlah. Okey, boleh dicapai secara positif oleh murid-murid kami. Alhamdulillah. Baik. Okey, itu yang murid-murid lakukanlah menggunakan ICT. Tapi bagaimana pula peranan guru?
bila kita lihat bagaimana peranan guru dalam e-tugasan ini, okey, inilah. Ini antara gambar-gambar yang saya sediakan. Okey, kalau kita tengok di sini, ini adalah penolong kurikulum kami, okey, Cikgu Salimin. Beliau dekat dengan sekolah. Rumah beliau pun dekat dengan sekolah. Jadi pada waktu PKP waktu itu, beliau boleh berada di sekolah lah untuk memantau progres pelaksanaan e-tugasan murid-murid tersebut. Okey, dan gambar yang kedua ni kalau kita tengok di sini ialah guru kami dalam proses membantu murid-murid untuk membuat editing. Okey, boleh membantu membuat editing. Maklumlah dalam editing ini murid sukar untuk laksanakan, tapi guru membantu bagi mendapatkan hasil yang lebih menarik. Okey, makna kata dia sepakatlah guru dan murid sepakat. Tapi yang penting bahan material asas memang daripada murid-murid. Tapi guru-guru membantu. Baik. Alhamdulillah pada setelah kami hantar, okey, ia telah pun mendapat satu keputusan yang menarik lah. Okey, kalau kita tengok di sini. Okey, kalau kita tengok sini, ini antara keputusan akhir. Okey, keputusan akhir yang dicapai oleh sekolah kami. Okey, Kota Kinabalu mendapat 2 emas, salah satunya daripada sekolah kami. Okey, perak 1, gangsa 1 dan penyertaan sekadar penyertaan 1. Totalnya adalah 5. Penyertaan Kota Kinabalu pada pertandingan ini adalah paling tinggi. Okey, dan ini adalah keputusan dia. Kita tengok ini keputusan yang ke-6, okey, Eskenatai Telipok Kota Kinabalu dengan peragaan busana Dusun Kiulu dan kami mendapat anugerah emas. Okey, di sini adalah link-link YouTube yang anda boleh lihat, okey, ataupun anda boleh cari sendiri di YouTube. Okey, dengan busana tradisional SK Natai. Anda boleh tengok hasil. Bukan saja SK Natai, banyak lagi penyertaan-penyertaan lain yang cikgu-cikgu boleh lihat. Okey, amat unik. Okey, baju tradisional etnik-etnik di Sabah. Baik, cikgu-cikgu yang saya hormati sekalian. Okey, apa lagi yang kami lakukan? Tentunya yang terakhir adalah dalam bentuk bidang kurikulum. Okey, dalam bentuk bidang kurikulum ini saya menjemput cikgu ICT ataupun guru model ICT kami, yang mana cikgu Alessandro Albert ini. Okey, beliau menggunakan secara nyata, secara maksimum dan menggunakan ICT di sekolah dan ia amat dikagumi oleh guru-guru kami di sekolah lah. Okey, mana kata amat membantu murid-murid dan guru-guru sendiri mendapat inspirasi daripada beliau. Baik, saya persilakan seterusnya Cikgu Alessandro Albert. Okey, baiklah. Terima kasih kepada Ustaz Mustafa, guru ICT dari SK Natai Telipok yang sentiasa berdedikasi. Yang dihormati Puan PPD, Puan Tania binti Haji Jaman, guru-guru besar OK9 Telipok dan seterusnya ahli jawatan kuasa OK9, guru-guru ICT OK9, khasnya kepada pengarah projek Cikgu Eroid dan penasihat Cikgu Idrim yang bertungkus lumus untuk merealisasikan Minggu ICT bersama OK9 MIBOT yang julung kalinya dianjurkan ini. Baiklah, saya Alessandro Albert akan meneruskan perkongsian mengenai dengan integrasi ICT dalam bidang kurikulum dalam konteks pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah dan juga PDPR. Jadi saya akan share dulu skrin saya. Okey, baiklah. Salah satu sebelum saya pergi kepada integrasi ICT, seperti yang telah dikongsi oleh Ustaz sebentar tadi, sekolah kami memang menghadapi masalah dari aspek akses kepada ICT kerana liputan talian internet yang kurang stabil dan juga masalah dari segi prasarana yang lain lah. Dan saya percaya kebanyakan sekolah di OK9 Telipok ini juga menghadapi masalah yang sama. Namun dalam sesi ini saya ingin fokus kepada bagaimana kami mengintegrasikan ICT dalam bidang kurikulum walaupun dengan kekangan tersebut. Dan antara yang kami lakukan ialah seperti yang anda lihat sekarang ini, di mana saya menggunakan kaedah screen mirroring
yaitu saya memaparkan skrin pada tablet saya ke papan putih dengan menggunakan dongle screen beam dan juga projector LCD. Dan dengan menggunakan kaedah ini, saya dapat memaparkan gambar, bahan grafik, kuis, serta video-video yang menarik dari tablet ke papan putih. Dan saya akan kongsikan manfaat menggunakan kaedah ini, yaitu manfaat kepada kita lah guru-guru, yaitu ianya sangat membantu untuk menayangkan gambar, grafik, dan video-video yang berkaitan dengan PDP yang dilaksanakan di dalam kelas. Selain itu, saya juga boleh memancarkan kuis-kuis yang terdapat pada tablet saya lah, seperti yang terlihat di bawah ini, yaitu seperti Kahoot, Quizzes, dan juga Google Form. Dan antara kelebihan menggunakan tablet ini ialah kita boleh menulis dan mengedit dokumen pada paparan skrin tablet kita itulah. Dan ini secara tidak langsung boleh menjimatkan masa kita, kerana apa yang kita tulis pada tablet itu akan dapat dilihat pada paparan di skrin papan putih. Dan seterusnya, antara manfaat menggunakan screen mirroring ini ialah guru boleh bergerak secara bebas dalam bilik darjah lah, kerana tablet ini disambungkan secara wireless dengan menggunakan dongle. Dan selain itu juga, guru lebih mudah untuk memantau apa yang dilakukan oleh setiap murid lah semasa memberi penerangan. Sebab sambil memberi penerangan, guru boleh bergerak di dalam kelas. Dan di sini juga sebenarnya guru boleh mempelbagaikan kaedah penggunaan screen mirroring inilah, seperti yang anda lihat pada skrin ini sekarang, di mana kebiasaannya kalau ada pembentangan, murid perlu tulis pada kertas mahjong ataupun kad manila. Tetapi dengan menggunakan screen mirroring ini, cikgu boleh ambil gambar. Contohnya di sini saya tunjukkan, ini adalah graf yang telah dilakukan oleh murid pada kertas A4. Jadi guru cuma perlu ambil gambar kertas A4 itu dan pancarkan pada skrin, dan murid-murid boleh terus bentang daripada bahan yang dipancarkan ke skrin. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menyaksikan live streaming pada petang ini, saya akan teruskan pula perkongsian manfaat menggunakan screen mirroring ini kepada murid. Dan sebenarnya apabila menggunakan kaedah ini, murid-murid sangat seronok dengan PDP yang dijalankan kerana mereka suka dengan bahan grafik yang dipersembahkan. Apatah lagi apabila ada animasi-animasi yang menariklah, seperti Upin Ipin dan sebagainya. Yang penting ianya berkaitan dengan PDP yang kita laksanakan di dalam kelas kita. Dan seterusnya, semasa PDP menggunakan screen mirroring ini, saya juga menggalakkan murid untuk terlibat secara aktif lah. Dan seperti yang anda lihat di paparan anda sekarang ini, murid sebenarnya boleh menulis pada visual yang saya pancarkan ke papan putih. Jadi mereka boleh menconteng ataupun menulis menggunakan pen marker, dan pen marker itu boleh dipadam. Dan apabila aktiviti itu melibatkan pergerakan murid, mereka lebih seronok dan aktif sebab mereka boleh berinteraksi dengan bahan visual yang digunakan. Dan kadang-kadang saya juga menambah satu lagi alat, iaitu speaker Bluetooth lah. Jadi sekiranya saya memainkan video, murid boleh mendengar sekali audio daripada video yang saya tayangkan. Dan ini secara tidak langsung murid lebih bermotivasi dan patuh kepada arahan yang diberikan oleh guru lah semasa PDP.
Dan di sini juga saya ingin kongsi, sebenarnya penggunaan ICT ini dapat membantu untuk membuka minda murid karena mereka dapat merasai pengalaman baru apabila menggunakan alat-alat tersebutlah. Dan selalunya dalam PDP saya akan meminta bantuan daripada murid untuk set up screen mirroring itu untuk pasang LCD dengan dongle itulah. Ini sebenarnya tujuan dia untuk memberikan kemahiran kepada murid untuk menggunakan alat-alat tersebut. Dan di sini juga tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menyaksikan live pada petang ini, saya akan kongsikan juga integrasi ICT semasa PDPR lah. Kebetulan pula sekarang juga kita mengajar dari rumah disebabkan oleh pandemik COVID-19. Jadi antara aplikasi yang saya gunakan ialah Google Meet, Google Site dan juga WhatsApp Group. Dan saya ingin highlight kepada penggunaan Google Site ini di mana kita boleh memberi tugasan dalam bentuk link kepada muridlah, di mana kita cuma perlu letak link itu di dalam grup WhatsApp dan juga untuk tugasan-tugasan yang telah disemak juga kita boleh letak di dalam link itu. Jadi ini boleh mengelak daripada grup WhatsApp itu daripada penuh dengan gambar-gambar. Sebab kadang-kadang apabila WhatsApp itu penuh dengan gambar itu boleh menyebabkan telefon hang dan sebagainya. Dan sebenarnya dengan menggunakan Google Site ini kita boleh simpan bahan-bahan hasil kerja murid sebagai evidence untuk PBD. Dan kadang-kala kami juga mengadakan kelas secara online lah, iaitu dengan menggunakan Google Meet kerana kami mahu memberi pengalaman kepada murid-murid untuk merasai pembelajaran menggunakan aplikasi ICT. Cuma kami tidak dapat melakukan kaedah ini secara kerap kerana kami faham hampir semua murid di sekolah kami ini menggunakan gadget ibu bapa dan kadang-kala ada 3 hingga 4 murid berkongsi gadget yang sama. Namun demikian, ibu bapa di sekolah kami ini sentiasa committed agar anak-anak mereka tidak ketinggalan semasa PDPR dilaksanakan. Dan akhir sekali di sini saya juga ingin kongsikan bagaimana modul PDPR juga sebenarnya kita boleh integrasikan dengan ICT. Iaitu seperti yang tuan-tuan dan puan-puan lihat pada gambar ini, murid boleh scan QR code yang saya cetak sekali dengan modul itu. Jadi sebelum mereka menjawab soalan, mereka boleh menonton video lah dengan melalui QR code yang dicetak pada modul tersebut. Dan akhir sekali memetik slogan MIBOT, Guru Pemangkin Kemenjadian Murid. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada semua guru-guru yang sedang menyaksikan live streaming pada hari ini. Stay safe, stay healthy, dan saya kembalikan sesi ini kepada Guru ICT SK Natai Telipuk, Ustaz Mustafa. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Cikgu Alessandro di atas perkongsian tadi. Baik, tuan-tuan yang saya hormati sekalian, rakan-rakan guru yang menyaksikan live streaming ini, maka dengan perkongsian daripada Cikgu Alessandro tadi, jadi saya kira lengkaplah perkongsian daripada SK Natai, berkenaan dengan bagaimana kami menggunakan ICT dalam konteks pendidikan. Jadi saya kira sebelum saya mengakhiri perkongsian kami dari SK Natai, saya kira satu cabaran yang saya lontarkanlah kepada guru-guru di luar sana. Kalau kami di SK Natai yang pendalaman ini, lebih kurang 30 km daripada bandar ini, yang berada di kawasan hutan, yang berada di kawasan bukit-bukit, yang mempunyai capaian yang kurang, boleh mengaplikasikan ICT. Apalah kiranya tuan-tuan, cikgu-cikgu sekalian di luar sana yang mempunyai kelengkapan yang cukup baik
untuk mengadaptasikan ataupun mengintegrasikan ICT dalam pendidikan. Sama ada dalam bidang kurikulum maupun pentadbiran. Okey, saya kira itu sajalah perkongsian daripada kami SK Natai. Okey, stay safe, stay healthy. Okey, semua jangan nakal-nakal. Selamat Hari Raya. Saya kembalikan kepada moderator. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.